Okey kelas, sekarang kita nak bincang soalan 3. Okey, sekarang kita nak bincang soalan nombor 3. Okey, jadi di sini kita dapat tengok jadual di bawah menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran dengan kos pengeluaran bagi sebuah firma. Okey, jadi di sini dia bagi kita A, dia bagi kita B. Maksudnya dia minta kita cari. Kan betul? Hitung nilai A dan B. Okey, yang pertama, kita buat A dahulu. Hitung nilai A dan B. Okey, kita tengok A. A adalah kos marginal. Okey, A adalah kos marginal. Okey. Jadi bagaimana kita nak mencari? Kita tengoklah kos marginal. Apa formula kos marginal? Formula kos marginal adalah perubahan jumlah kos bagi dengan perubahan jumlah output. Okey, awak tulis penuh ya sebab saya takut tak muat. So saya tulis singkatan saja. Okey, jadi kita tengok kita tengah cari tingkat A. Jadi maksudnya atas tolak dengan bawah. Okey, 100 tolak dengan 190 bahagi dengan 0 tolak 1. Jadi kita akan dapat 90. Itu maksudnya A adalah 90. Okey. Sekarang kita tengok B. Macam mana kita nak cari B? Okey, B kita tengok formula apa yang kita boleh guna. Kalau kita nak guna jumlah kos, kita kena ada kos berubah dan kos tetap. Okey, kos tetap 100. Kos berubah adalah setiap perubahan pada tingkat. Okey, perubahan pada tingkat jumlah kos. Okey. Tapi apabila dia bagi kita kos marginal, lebih baik kita guna formula kos marginal sahajalah. Okey, jadi apa formula kos marginal? Perubahan total cost bagi dengan perubahan total product. Okey. Jadi kos marginal pada B berapa? Adalah 80. Okey, perubahannya adalah 190 tolak dengan B. Macam tu. Total produk dia adalah 1 tolak dengan 2. Okey. Jadi di sini bila awak pindahkan, awak akan dapat B 270. Jadi B adalah 270. Okey. Sekarang kita tengok nombor 2. Kos purata bagi keluaran yang ketiga dan ketujuh. Kos purata. Apa formula kos purata? Kos purata. Formula kos purata adalah jumlah kos bagi dengan jumlah keluaran. Dia nak pada unit ketiga dahulu. Jadi kita buatlah unit ketiga. Okey. Kita buat di sini unit 3. Okey. Pada unit 3 jumlah kosnya berapa? Jumlah kosnya adalah 340. Bahagi dengan jumlah keluaran. Jumlah keluaran dia adalah 3 lah. Okey. Kemudian awak bahagikan. Kita akan dapat RM113.33. Okey. Kemudian kita buat pada unit ke-7. Kita buat pada unit ke-7. Samalah kos purata. Average cost sama dengan total cost bagi dengan TP.
Okey, ingat tulis penuh ya. Saya tulis singkatan saja. Okey, berapakah jumlah kos pada unit ke-7? Jumlah kos adalah 640 bahagi dengan 7. Jadi kita akan dapat RM91.42. Okey. Kemudian kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, dia minta kita cari kos berubah. Kos berubah bagi keluaran keempat dan ke-9. Jadi kita buat dulu unit ataupun keluaran keempat. Okey, kita pergi kepada keluaran keempat dulu. Apa formula kos berubah? Apa formula kos berubah? Okey, kos berubah adalah jumlah kos, okey, TC tolak dengan fixed cost. Okey, kos tetap. Jadi pada unit keempat kita dapat tengok berapakah jumlah kos dia. Pada jumlah kos dia adalah 400. Kemudian kita tolakkan dengan kos tetap. Berapa kos tetap? Kos tetap semestinya 100. Sebab pada tingkat output kosong, kos tetap wujud. Jadi dia adalah 100. Jadi kita akan dapat sebanyak RM300. Kemudian kita tengok pada keluaran ke-9. Okey, keluaran ke-9. Okey, apa formula kos berubah? Jumlah kos tolak dengan kos tetap. Okey. Pada keluaran ke-9, berapakah total kosnya? Total kosnya adalah 890. Okey, tolak dengan fixed cost. Fixed cost adalah RM100. Jadi kita akan dapat kos berubah sebanyak RM790. Okey. Okey kelas, sekarang kita tengok kepada soalan 3B. Okey, kita tengok 3B. Okey, tadi kita dapat B dengan A berapa? 270 dan 90 kan? 270 dan 90. Jadi di sini dia minta kita terangkan hubungan antara kos purata dengan kos marginal. Bila dia kata kita nak kos purata kan, jadi kita kena buatlah kotak kos purata. Okey, kita tambah juga sini. Okey, saya tulis AC je lah. Okey, kos purata. Okey, jadi di sini cikgu bagi terus berapa nilai kos purata dia. Okey, pada tingkat keluaran kosong, dia adalah kosong lah. Kemudian 190, 135, 113 30 sen, 100, 94, 91.66, 91.42, 93.75 dan 98.88. Okey. Jadi barulah kita pergi kepada huraian. Okey. Apabila jumlah keluaran meningkat. Di sini kita nampak jumlah keluaran kita meningkat. Okey, kamu kena tulis ikut nota yang saya bagi, okey? Macam tu adalah cara sebetulnya macam mana kamu nak menulis hubungan antara kos purata dengan kos marginal. Kita tengok dia kata apabila jumlah keluaran meningkat, kos purata dan kos marginal semakin menurun.
Kita nampak kos marginal 90, 80, 70, 60. Di sini pun kita nampak kosong, 190, 135, 113, 100, 94, 91. Okey. Jadi sehingga mencapai nilai minimum. Jadi kos marginal kita dapat lihat nilai minimumnya adalah di sini. Okey. Di sini. Untuk kos purata, kita dapat lihat nilai minimumnya adalah di sini. Kemudian kos purata dan kos marginal meningkat apabila jumlah keluaran meningkat. Barulah dia meningkat. Apabila kos purata semakin menurun, apabila kos purata semakin menurun, kos marginal berada lebih rendah daripada kos purata. Jadi awak nampak lihat di sini. Kos purata 190, 135, tetapi kos marginal semakin rendah. Kita dapat lihat kan. Tetapi apabila kos purata meningkat, kos marginal berada lebih tinggi daripada kos purata. Okey. Kos marginal berada lagi tinggi daripada kos purata. Jadi di sini tambahlah, cikgu lupa nak tulis